Okey, terima kasih jugalah kepada you guys sebab belakangan ni memang saya selalu keluar dekat dalam YouTube, terutamanya dekat dalam Facebook, dua channel ni. Memang saya tak nafikan. Saya sebenarnya merupakan salah seorang usahawan lah dalam bidang event and advertising. So kalau orang nampak saya sebenarnya, yang rakan-rakan kat luar sana ataupun yang ada tengok video ni, diorang kalau nampak nama saya tu Zul Apple tu, diorang tahu dah saya ni memang cerita dia orang event lah. Saya dalam bidang event ni pun sebenarnya dah 15 tahun jugalah. Dan setakat ni alhamdulillah saya telah pun dapat peluang untuk bekerjasama dengan banyak syarikat-syarikat yang besar-besar, alhamdulillah. Di antaranya saya ada AirAsia, AirAsia X, Teleport, GTR, Santan, dan juga ada a few lagi. Lepas tu juga saya juga jaga juga corporate client yang lain seperti Axiata, under e-wallet dia, Boost, dan juga Ion. Ion ni juga saya jaga boleh katakan keseluruhan grup jugalah, macam Ion Big, Ion Jasco, Ion Credit. So itulah sedikit pasal saya. Itulah, ramai orang tanya juga soalan tu, macam mana boleh cerita nama Zul Apple ni. Sebenarnya benda ni berlaku secara tak sengaja. Sebab nama Zul ni sebenarnya dah terlalu macam ramai sangat orang nama Zul. Jadi kadang-kadang tu bila kita macam nak buat connection baru dengan klien, dia pun mungkin dalam phone dia tu, kalau dia nak save nama kita tu, dah ada lebih kurang macam dekat 20-30 orang Zul. So saya kata, why not diorang gunakan nama company saya, Apple Creative Work Asia Senang Berhad tu, kita pendekkan, ambil senang nama Zul Apple. Dan benda ni berlaku ialah 15 tahun dulu. Sebab apa saya nak orang senang cari saya. Kadang-kadang tu orang tanya, Zul, Cik Zul, nak letak nama Zul apa? Macam ni lah, senang lah. Zul panggil je, you panggil je cerita dia, nama saya Zul Apple. Senang, sebab Apple tu nama syarikat saya, Zul tu nama saya. So secara kebetulan nama tu jadi macam satu branding kat saya. So sampai sekarang orang panggil saya Zul Apple. Itulah cerita dia. Wow, itu soalan yang best tu. Tapi sebenarnya kalau kata nak cerita berapa banyak event yang saya dah buat, saya rasa dah lebih daripada dekat 3 ataupun 4,000 event saya dah involve sepanjang 15 tahun ni. Sebab bayangkan dalam satu bulan saya ada buat lebih kurang dalam 3 event ke 4 event. Nak dulu masa saya jaga Selcom tu lagilah eventnya back to back. Saya rasa memang dah beribu event lah yang saya dah buat. Sebab apa, ada yang kebanyakannya memang keseluruhan tu saya lah dia punya main organizer tu. Tetapi ada setengah tu juga saya involve sebagai third party, maknanya sebagai konsultan dan macam-macam lagi. Okey, bagus juga soalan ni. Sebab kadang-kadang orang ni bila kita sebut event, orang mesti ingat majlis wang kahwin, majlis corporate. Sebab sebenarnya semua orang yang dalam bidang industri event ni besar sebenarnya. Ada exhibition, corporate, wedding. Tapi kalau soalan tadi tu saya jawab, saya memang fokus pada corporate event. Eventnya jenis macam mana? Jenis macam annual dinner, launching produk, exhibition, fortnight, dan macam-macam lagi lah. Itu adalah bidang hardcore kita orang lah. Yang kita buat dalam event-event tu, kita memang main organizer. Maknanya kita yang uruskan daripada segi konsep, idea, dan untuk run the whole event tu. Itulah kerja kami. Dan persediaan dia memang banyak lah, dan bukan senang. Tapi untuk saya sekarang ni, sebab kita dah 15 tahun, kita dah ada kita punya standard, orang kata SOP kita, what to do, dia jadi senang lah. Tetapi untuk orang yang mula-mula yang nak buat event punya industri ni, nak jadi event organizer, bukanlah satu benda yang mudah. Pertamanya, we have to meet the client. Dan bila kita jumpa klien tu, kena ada satu proposal yang kita nak kena buat. Proposal kita tu mestilah nak kena ada jalan ceritanya daripada segi konsep, design dan 3D punya ni lah, look and feel of the event. Kemudian kita kena buat juga timeline dia. Kita kena buat rundown dia, apa yang akan berlaku pada hari event tersebut. Kalau dulu kita ada masa, tetapi sekarang ni oleh kerana kita dah lama dan kita pun ada banyak klien yang kita kena servis dalam satu masa, jadi apa yang berlaku, proses tu kena cepat. So that is why yang paling penting kita ialah tim saya dekat belakang tabir. It's not about me. Saya boleh buat macam-macam benda, tetapi macam-macam benda juga saya tak boleh buat, dan saya perlu bergantung kepada saya punya staff-staff saya. Dan diorang ni lah sebenarnya orang-orang kuat belakang tabir. So
Thanks guys. Memang satu benda yang mencabar dan bukan mudah. Kita kena ambil berat. Sebab once kita dapat je satu-satu kerja, kita nak kena make sure apa saja cabaran, apa saja halangan yang ada kat depan tu, kita nak kena hadapi dan kita mesti kena selesaikan. Sebagai event organizer, kita akan cuba buat yang terbaik dan insya-Allah selalunya benda tu selesai dengan izin Allah. Okey, itu yang paling penting. Sebenarnya bidang perniagaan ni bukanlah satu benda yang mudah sebenarnya. Pada awal peringkat tu, kita akan hadapi berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai masalah, dan daripada masalah dan rintangan itulah yang membuatkan kita ni matang dan kita berjaya berada di tahap ni sekarang. Bila kita berniaga ni, kita kena, macam saya kata tadi, kita kena fokus dan tak boleh cepat putus asa. Itulah kunci dia. Dan kita kena bersabar dalam banyak perkara, iaitu dari segi kewangan, daripada segi masa kita dengan keluarga. Itu adalah benda-benda yang perlu kita korbankan lah untuk jadi seorang entrepreneur. That is a good question. Sebenarnya saya memang amat berbesar hati kalau adalah kat luar sana yang nak belajar berniaga. For your information, saya dah ada YouTube channel saya sendiri yang saya ada buat tutorial macam mana nak start berniaga. Dan di situ saya sharekan dengan you all cara macam mana nak start, apa yang penting. So kalau you tanya saya sedia tak nak buat training ke apa, I tell you, kalau saya dah ada dah pun Zul Apple Academy. Saya dah ada juga satu lagi, Zul and Norman Academy ya. Saya dengan kawan baik saya, Norman, yang kita ada buat untuk academy dari segi multimedia, video editing, startkan perniagaan. So that is yang kita dah ready. So jawapan dia, I'm willing to see siapa saja yang nak belajar, boleh call saya, tak ada masalah. Okay, senang je, type je dekat YouTube channel search tu, type Zul Apple, akan nampak Zul Apple channel. So dekat situlah saya akan letakkan video-video saya. Tapi video-video saya tu bukanlah keseluruhannya ialah about perniagaan, macam nak berniaga apa semua. Saya ada macam vlog saya juga, saya ada letakkan macam review gadget juga, yang which is saya rasa benda-benda tu perlu ada dalam bidang perniagaan yang orang nak ceburi sekarang ni. Boleh. Dan kalau dia kata dia ada satu produk yang dia nak buat review, dia nak tunjukkan produk-produk dia ke dalam bentuk video, saya ada buat. Dan saya ada studio pun yang kita boleh shoot untuk nampakkan benda tu lebih cun lah. Untuk golongan-golongan muda yang minat untuk berniaga, please, orang kata guys, dapatkan ilmu, buat planning dan terus start. Jangan terlalu banyak sangat planning sampai you guys tak start. So please, ambil masa peluang muda ni untuk membuat sesuatu, untuk you all boleh penat bekerja untuk 3, 4, 5 tahun, tetapi you boleh rehat untuk 10, 20, 30 tahun. Okay, so jangan lepaskan peluang, dan yang paling penting, think about your future. Bye.